Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk idea tersirat. Yang lepas kita sudah belajar idea tersurat. Jadi hari ini kita akan belajar idea tersirat. Apa itu idea tersirat? Idea tersirat ialah maksud ayat yang tidak dinyatakan secara terus terang dalam ayat. Maknanya, apabila ada ayat, maksud ayat tu tetapi tidak ditulis di dalam ayat. Awak kena cari makna ataupun kesan ataupun maksud di sebalik ayat yang ditulis. Itulah idea tersirat. Kalau tersurat, dia dah tulis. Kita tengok, kita baca, itulah tersurat. Tapi hari ini kita akan belajar tersirat. Tidak ditulis dalam petikan. Awak kena faham maksud dia, barulah awak boleh cari idea tersirat. Ia boleh jadi contoh ataupun kesan terhadap isi tersurat. Ada ayat, isi tersurat, apa kesan dia? Kesan dia awak kena fikir, dan itu yang awak fikir tu ialah idea tersirat. Jadi dia boleh ada banyak idea tersirat, tak semestinya satu sahaja. Sekarang kita lihat contoh ayat. Berdasarkan gambar ni, kita boleh buat ayat, boleh bina ayat. Ali dan Anis bermain badminton di taman. Jadi ini ialah contoh ayat yang dibina berdasarkan gambar. Ali dan Anis bermain badminton di taman. Ayat yang telah kita bina tadi ialah Ali dan Anis bermain badminton di taman. Jadi bila ayat yang ditulis, itu ialah isi tersurat. Ini ayat ini, kita namakan dia isi tersurat. Sebabnya, dia ditulis dalam petikan. Apa yang tak ditulis dalam petikan, kita panggil isi tersirat. Kita boleh cari kesan bermain badminton. Apa kesan bermain badminton? Dapat menyihatkan tubuh badan. Jadi ini adalah contoh idea tersirat. Isi tersirat. Ini isi tersurat dia dah bagi, dan isi tersirat kita kena fikirkan. Sama ada kesan, akibat perkara yang tidak terdapat dalam petikan. Contoh ayat yang kedua berdasarkan gambar ini, kita boleh lihat ada orang tengah minum air. Biasanya ada tuala ni biasanya selepas bersukan, bersenam, bermain. Ayat yang boleh dibina ialah Kamal minum air selepas melakukan senaman. Jadi selepas dia buat senaman, dia minum air. Ini adalah ayat yang diberi. Ayat yang dibina, ayat yang ada dalam petikan. Jadi ini ialah isi tersurat. Ayat yang kita bina, ayat yang diberi ialah Kamal minum air selepas melakukan senaman. Jadi, isi tersirat, awak boleh fikir kesan dia, kesan minum air. Ataupun sebab Kamal minum air.
Kenapa dia minum air? Apa kesan minum air? Jadi, isi tersirat yang kita boleh buat, dia minum air kerana penat dan dahaga. Dahaga ni apa? Haus. Jadi, ini tak ditulis di dalam ayat. Dalam ayat tulis, Kamal minum air selepas bersenam. Selepas melakukan senaman. Tapi isi tersiratnya kita fikir, kenapa dia minum air? Dia minum air kerana penat dan dahaga. Seterusnya kita akan lihat contoh daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 52. Contoh ayat beserta isi tersirat. Jadi dia dah bagi gambar. Ada 1, 2, 3, 4 gambar. Okey, gambar yang pertama ialah gambar budak sedang bermain susun blok. Okey, petikan yang dia dah bagi, ayat yang dia dah beri. Maisara membina objek. Jadi ini ialah isi tersurat ataupun ayat yang dia dah beri. Jadi kita kena fikir isi tersirat. Kenapa dia main blok? Kenapa dia main bina objek? Apa yang dia dapat? Apa kesannya? Okey. Seterusnya gambar yang kedua, dia bagi gambar budak sedang melukis gambar, sedang mewarnakan gambar. Kavita mewarnakan lukisan. Ini ialah isi tersurat. Apa isi tersiratnya? Okey, seterusnya budak sedang membaca, Rizal membaca majalah. Apa isi tersirat? Apa kesannya? Kenapa dia membaca? Apa isi lain yang awak boleh fikirkan selain daripada dia sedang membaca? Seterusnya ialah Nizam menonton televisyen. Apa yang dia dapat? Isi tersiratnya ialah apa kesannya? Kita lihat jawapan. Yang pertama, membina objek. Maisara membina objek. Isi tersirat dia dapat melatih diri untuk berfikir. Dia fikir macam mana nak bina objek. Macam mana nak buat bentuk ni. Okey. Kavita mewarnakan lukisan. Isi tersiratnya, dia dapat tahu memilih warna. Dia boleh pilih warna yang sesuai untuk bagi lukisannya cantik. Itu ialah isi tersirat. Yang ketiga, dia membaca majalah. Tersiratnya dapat menambah ilmu. Tersirat ni awak boleh fikirkan sendiri. Ada banyak, tak semestinya satu saja. Okey. Nizam menonton televisyen. Aktiviti dia ialah menonton televisyen. Kebaikannya apa? Sama juga boleh dapat menambah ilmu. Boleh mendapat keseronokan. Lagi apa? Dapat melihat gajah. Ni apa gambarnya gajah. Jadi idea tersirat tu ialah apa yang tak ditulis dalam ayat. Isi tersirat tu tak ada dalam ayat. Untuk aktiviti hari ini, kita akan buat buku aktiviti jilid 1, muka surat 58 dan 59. Baca teks dan lengkapkan jadual. Jadi, kita perlu tahu apa dia isi tersurat sebelum kita boleh membina isi tersirat. Isi tersurat tu dia dah beri. Jadi, kita kenalah baca. Baca teks dan lengkapkan jadual. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman.
ini ialah Mimi dan Momo. Mereka sedang berjoging di taman. Okey. Seterusnya, badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Ini Mimi Momo berjoging. Selepas tu dia minum air. Seterusnya, Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Selepas berjoging, mereka tidak mudah letih. Kenapa dia tak mudah letih? Kita akan fikirkan idea tersirat. Jadual ini berdasarkan petikan ataupun cerita di sebelah. Yang pertama tadi, mereka berjoging di taman. Apa idea tersirat dia? Tempat mereka berjoging, ni di taman. Tadi dia tulis, di taman tu udaranya nyaman. Kenapa udaranya nyaman? Jadi awak boleh cerita pasal tempat mereka berjoging. Tak ada dalam, yang tidak ada di dalam petikan. Petikan tulis nyaman. Jadi awak tulislah. Kenapa nyaman? Okey. Nyaman sebab kawasan tu bersih. Jadi tempat mereka berjoging sangat bersih. Tak ada tulis dalam petikan. Tapi awak fikir, oh, nyaman sebab bersih. Jadi tempat mereka berjoging itu sangat bersih. Seterusnya, selepas berjoging, mereka minum air. Kenapa mereka minum air? Apa kesannya? Mereka minum kerana apa? Dan yang terakhir, mereka tidak mudah letih. Apabila kita membuat senaman, selepas senaman kita akan rasa penat, betul? Tapi bila kita selalu buat, kita akan mula rasakan tenaga. Badan kita akan rasa lebih segar, lebih apa. Jadi itu adalah kesan daripada kita melakukan senaman pada setiap hari. Jadi amalan berjoging ni, amalan bersenam ini dapat apa? Dapat memberi apa kepada badan? Dapat mewujudkan apa? Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.